Alibaba Bujang Lapuk. 40 orang tu memang penyamun pun kan. Oh ya Allah. Tapi bila dia nak keluar untuk berjoli, untuk berhibur, dia jadi apa? Berbeda. Kawan tu jadi tok hakim, kawan ni jadi polis, kawan ni jadi pakaian orang macam kerja besar-besar kan tak? Aduh. Bila ya keluar Allah. gua kan, hak tu jadi cowboy, hak tu jadi apa? Lepas tu pi import export, ni niaga tu, ni niaga ni. Bila masuk dalam kubu yang sama, depa tu siapa? Jadi penyamun. 40 penyamun. Hak tu ada penyamun kita pun. Hak dengan pakaian-pakaian tadi lah hak duk samun kita. Hak duk ratah duit kita, hak duk ambil duit rakyat pun. Ya Allah. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau lanjutin kuasa dari teman-teman semua. Ini lanjutan dari ceramahnya Ustaz Auni Muhammad tentang film Alibaba Bujang Lapuk. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita nonton videonya ya. Dah duk tengok sebelum ni berasa cerita apa? Cerita bubuk harta, cerita bagi Farouk tak kena, cerita dianiaya, cerita dizalimi. Tapi itulah lebih kurang daripada pandangan-pandangan tuan-tuan guru dan pandangan-pandangan penganalisis filem tentang kisah Tiga Abdul. Harap-harap benda ni dapat apa? Dapat kita kata menjadikan satu pengajaran, satu ibrah untuk kita. Banyak lagi cerita-cerita lain pun sebenarnya Piramli ni dia banyak cerita yang lebih kita boleh guna benda tu untuk future. Macam yang sebelum ni dia gambarkan dalam filem apa? Alibaba Bujang Lapuk. Alibaba Bujang Lapuk tu dah. Alibaba Bujang Lapuk. 40 orang tu memang penyamun pun kan. Oh ya Allah. Tapi bila dia nak keluar untuk berjoli, untuk berhibur, dia jadi apa? Berbeda. Kawan tu jadi tok hakim, kawan ni jadi polis, kawan ni jadi pakaian orang macam kerja besar-besar kan tak? Aduh. Bila ya keluar Allah. gua kan, hak tu jadi cowboy, hak tu jadi apa? Lepas tu pi import export, ni niaga tu, ni niaga ni. Bila masuk dalam kubu yang sama, depa tu siapa? Jadi penyamun. 40 penyamun. Hak tu ada penyamun kita pun. Hak dengan pakaian-pakaian tadi lah hak duk samun kita. Hak duk ratah duit kita, hak duk ambil duit rakyat pun. Ya Allah, ya Allah. Gambaran tu benar. Okey. Hak dia last sekali nak mati dalam keadaan beriman tu, alhamdulillah lah. Bos sekali tu mati dah. Alhamdulillah mati dalam iman, hak tu lagi kita nak. Okey. Sambung Abu Zar. Bila zaman Osman ni berlaku satu benda yang dia nampak jurang kehidupan ekonomi masyarakat tu agak berbeza daripada dua pemerintahan sebelum ni. Dia dah nampak perbezaan terutama dua golongan. Satu golongan penguasa, orang-orang kerja dengan jabatan-jabatan tertentu dengan geng-geng ekonomi, orang-orang usahawan ni. Zaman Saidina Osman ni dilihat nampak dah jurang perbezaan, maksudnya hak kaya tu kaya sangat, hak miskin tu macam terabai. Jadi dia nak berbetulkan keadaan ni, dia teringat Rasulullah pesan kat dia tu, kalau kamu tengok jadi macam ni, dia nak apa? Dia kata aku akan lurus dengan pedang aku. Tapi Rasulullah minta supaya dia bersabar. Jadi dia duduk sabar, akhirnya dia terfikir satu benda. Dia kata yang Rasulullah minta aku jangan buat, jangan luruskan dengan pedang aku. Tapi Rasulullah tak pernah kata jangan aku ni boleh ejah benda ni guna lidah dan ilmu aku. Rasulullah tak kata. Faham tak? Dia nak juga terobos benda tu. Maksudnya Rasulullah larang dengan kekerasan, dengan pedang. Tapi kalau aku ni ada ilmu, aku ada lidah, aku boleh sebut benda ni, ajak benda ni, tegur benda ni dengan lidah dan ilmu aku. Rasulullah tak pesan nak tu. Jadi dia pun gunalah lidah dia, ilmu dia dengan bagi cara dakwah dan penerangan seperti kepada bani dia dulu dengan Bani Aslam. Jadi sudah ramai di antara penguasa khususnya hak melakukan kezaliman lah, ambil harta-harta rakyat dengan jalan yang tak betul, dia pergi tegur apa. Jadi duduk dalam masa yang dekat dia ni ramai pengikut. Mungkin kalau orang lain buat benda yang sama, mungkin follower dia, pengikut dia tak ramai. Tapi bila orang kenal dia ni sahabat besar Nabi, ada kaliber, maka dia mudah mengumpulkan pengikut. Dia bukan kumpul pengikut nak buat jahat, tapi nak membetulkan keadaan dalam masyarakat. Jadi bila dia berkhutbah, bila dia berbicara, selalu dia gabung ayat 34, 35 dari surah Taubah.
Dia selalu duk laung apa? Wahai penumpuk-penumpuk harta, wahai pengumpul-pengumpul emas dan perak, ingatlah bahawa kening dan belikat-belikat pinggang kamu akan distreka oleh streka Allah di akhirat kelak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia duk peringat benda-benda macam ni. Akhirnya satu ketika dia dipanggil oleh Khalifah Osman. Dia dipanggil oleh Khalifah Osman. Bila panggil oleh Khalifah Osman, Osman bagi dua pilihan pada dia. Osman kata, ada baiknya kamu Abu Zar ni kamu kerja dengan aku. Kamu bantu aku, tugas aku sebagai khalifah perlukan orang-orang macam kamu. Kamu akan diberi gaji sekian-sekian, bayaran sekian-sekian, kamu akan diberi kemudahan tu, kelebihan ni, kerja dengan khalifah. Tapi dia tak mau. Dia tak mau kerja dengan khalifah. Jadi dia kata, kalau kamu izinkan aku ni, aku nak pergi duduk jauh. Aku nak duduk satu tempat yang terpencil. Maka dia memilih satu padang pasir yang bernama Roba'zah. Dia kata, tak apalah, aku akan pergi duduk jauh, aku tak kacau dah. Lalu Saidina Osman mengizinkan dia pergi duduk di padang pasir Roba'zah yang jauh dan terpencil daripada orang. Tu satu pendapat. Mula-mula Osman suruh kerja dengan dia, tapi dia tak mau dan dia pilih jalan tu. Osman izin. Satu lagi riwayat menyebut berbunyi agak keras. Maksudnya hak tadi dia sendiri minta, hak ni macam Osman paksa dia. Kalau kamu tak terima jawatan yang aku bagi ni, maka aku akan asingkan kamu ke padang pasir Roba'zah. Benda tu sama-sama akan pergi sana, cuma hak atas tu lebih kendor. Hak atas tu bila ditawarkan dia tak mau dan dia sendiri nak pergi sana, diizinkan. Hak ni macam kalau kamu tak ni, aku akan hantar kamu pergi sana. Tu je ada dua riwayat. Maksudnya last kali dia pergi padang pasir Roba'zah, menjauhkan diri, memencilkan diri. Jadi bila duduk di sana, dia duduk dengan anak dia, isteri-isteri dia, dan ada beberapa ekor unta untuk menyara hidup dia. Selang beberapa lama datang seorang lelaki. Datang seorang lelaki daripada Bani Sulaim. Tadi Bani Aslam, ni Bani Sulaim. Mari lelaki Bani Sulaim, dia minta nak duduk sekali, nak berkhidmat dengan Abu Zar. Tujuan apa sebenarnya kamu nak duduk sini? Bila aku tahu kamu ni sahabat besar Nabi, aku nak belajar dengan kamu ilmu-ilmu perintah-perintah daripada Allah yang kamu belajar dengan Nabi dulu. Apa yang Nabi ajak kat kamu tentang perintah-perintah Allah, halal, haram, apa semua aku nak tahu pasal agama. Jadi aku nak duduk di sini berkhidmat dengan kamu sebab dia ada seorang pembantu yang sudah berumur lanjut. Jadi aku boleh bantu dia. Abu Zar kata, boleh kamu nak duduk sini, tapi kena ikut syarat aku. Apa dia syaratnya? Apa saja aku cakap, kamu kena ikut. Apa saja aku arah, kamu kena ikut. Sebab aku paling tak suka bila aku arahkan sesuatu, orang tak boleh ikut. Bila aku cakap sesuatu, orang tak boleh ikut. Dan lelaki tu berjanji untuk ikut apa saja. Dan satu lagi yang terakhir, sekiranya kamu memberikan sesuatu daripada harta Abu Zar pada orang lain, dipastikan harta tu adalah harta yang terbaik daripada Abu Zar. Kalau nak bagi harta terbaik pada orang, kena harta tu hak nombor satu, paling baik kalau nak bagi kat orang daripada Abu Zar. Ingat benda ni. Ya Allah. Jadi nak jadi cerita, satu hari ada satu gerombolan lah, kita kata kafilah, yang mereka ni habis ayak, habis sumber makan. Jadi mereka duduk agak jauh sedikit daripada tempat Abu Zar tinggal tu. Mereka duduk terjelepuk kat situ. Habis makan, habis minum di satu dekat mata air. Jadi bila dengar masalah ni, Abu Zar sebagai seorang sahabat Nabi, dia nak tolong orang tu. Lalu dia minta kepada pembantu dia tu, pi cari unta kita hak paling elok, hak paling baik, sembelih, kemudian agih-agihkan daging tu kat depa, pi bantu depa. Depa habis makanan. Kawan ni pun duk carilah, dah kata hak terbaik tu. Dia pilih-pilih, dia duk tilik, ada dua hak baik. Ada dua hak baik. Jadi nak pilih hak mana? Salah satu hak baik tu, dia baik terarah kepada kalau nak guna berjalan, hak ni paling bagus. Maksudnya kalau banyak-banyak kereta, kancil, Vios, BMW. BMW lah dia ni. Kalau untuk berjalan, hak ni bagus. Tapi sebab Abu Zar kata nak sembelih, nak bagi daging dia pun pilih hak nombor dua ni. Dua ni bagus dah, tapi hak ni jenis nak berjalan, tapi dia kata dah hak ni nak berjalan, hak ni nak makan. Jadi dia sembelih hak nombor dua.
Jadi sembelih nombor 2 dia pergi jumpa Abu Zar. Abu Zar kata ada lagi dah lebih baik daripada ni. Sebenarnya 2 antara yang terbaik, tapi 1 lagi yang baik. Oh, kamu dah tak dengar apa yang aku habaq dulu. Aku nak yang terbaik daripada harta Abu Zar kalau nak bagi kat orang. Sembelih sekok lagi. Sembelih sekok lagi lah. Hak kata hak boleh jalan elok tu. Sembelih sekok lagi, bagi. Tu Abu Zar. Kalau kita sanggup tak? Sembelih dah kambing tu. Lepas tu tak kena dengan hak kita. Tak boleh. Sembelih sekok lagi. Padahal kambing 2 ekor tu pun. Habis harta. Harta tak yang kira. terbaik. Maksudnya bila dah selesai, inilah nak cakap Abu Zar. Itu tadi ya teman-teman ya, kajian dari Ustaz Auni Muhammad yang kemarin sudah kita dengarkan juga, yang menjelaskan tentang film Tiga Abdul. Kali ini menjelaskan tentang film P. Ramlee yang lain, yaitu Ali Baba Bujang Lapuk. Memang benar sekali Ustaz Auni Muhammad telah menjelaskan kepada kita semua itu tadi tentang 40 penyamun yang ada di film Ali Baba Bujang Lapuk itu seperti itu tadi berlakulah di zaman sekarang yang istilahnya hal-hal seperti itu. Jadi mereka kalau berkumpul itu menggunakan pakaian penyamun, tapi kalau sudah kembali ke pekerjaannya masing-masing, ke dunianya masing-masing, mereka berbagai macam pekerjaan yang mereka dalami tentu saja ya teman-teman ya. Ada yang tadi ada yang hakim, ada yang polis, ada yang cowboys. P. Ramlee ini sangat-sangat luar biasa memang, bisa yang namanya membuat film seperti ini. Terus di dalamnya terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan tentu saja untuk para penonton setianya seperti kita contohnya. Jadi setelah kita menonton film-film P. Ramlee, kita tuh jadi tahu oh ternyata tujuan P. Ramlee ini seperti ini. Dan ditambah pula setelah kita mendengarkan kajian dari Ustaz Auni Muhammad, kita lebih mengerti tentu saja sebenarnya apa sih tujuan P. Ramlee membuat film-film terdahulu. Ternyata memang ada berlaku saat ini, dan itu juga berkaitan dengan kisah tauladan dari sahabat Rasulullah yaitu Abu Zar. Dan setelah kita mendengar kajian dari Ustaz Auni Muhammad, betapa luar biasanya memang P. Ramlee ini bisa membuat film-film seperti itu, dan pesan yang tersirat untuk diberikan kepada kita penonton setia dari P. Ramlee tentu saja. Dan oke teman-teman, demikian video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu saja aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, next time, bye.